Tema hari ini adalah tentang pendulum hidup keluarga. 今天我讲到的主题是家庭生活中的钟摆。 Terima kasih untuk kesempatannya dari Pak Pendeta Cohen untuk bisa melayani di tempat ini. 感谢钟志慧牧师给我机会可以在本堂。 Kali terakhir saya khotbah di sini pas hari Natal. 我最后一次在这里讲到是在圣诞节的时候， Dan hari itu sudah lewat bertahun-tahun yang lalu. 那已经是好几年前的事情。 Dan kali ini mau masuk Natal. 那今天又刚好到了接近圣诞节， Bersyukur kita akan memasuki tema keluarga. 感谢主可以更好的明白家庭这个主题。 Kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. 那我们一起翻开传道书第3章。 Pengkhotbah pasal yang ketiga, kita akan melihat dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. 传道书3章，我们要看第1到第11节。 Mari kita membaca ayat ini secara bertanggapan. Saya baca ayat pertama, saudara sekalian kedua, dan seterusnya sampai ayat ke-11. 我们一起用起应的方式读，牧师读单数节，全体会众读双数节。 Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 生有时，死有时，栽种有时，拔出所栽种的也有时。 Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 哭有时，笑有时，哀痛有时，跳舞有时。 Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri untuk memeluk. 寻找有时，失落有时，保守有时，舍弃有时。 Saya akan baca dari ayat ke-6 sampai ke-11. Kita akan membaca bersama-sama ayat 6 sampai 11. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja yang dikerjakan dengan berjerih lelah? Aku melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di dalam bagian ini kita melihat seluruh aspek manusia masuk ke dalam poin-poin yang kita baca. 在这段经文的每一个部分，我们看到人生的每一个细节都包含其中。 Dari poin pekerjaan, poin keluarga, poin hidup sehari-hari, semua poin hidup manusia ada di dalam. 人生活中的工作、家庭，然后日常的生活，每个层面都包含其中。 Dan dari bagian ini kita menyimpulkan adanya semacam konsep pendulum. 从这一部分，我们也可以得出有一种钟摆的概念。 Pendulum adalah seutas tali yang menggantung satu benda atau bandul yang nanti dia akan bergerak-gerak. 所谓的钟摆就是一个绳子的其中一端挂着一个物体，而向左右摇摆的一样东西。 Kunci dari pendulum adalah titik poros sama benang atau tali sama bandulnya. 因此，钟摆有3个部分组成：第一是它的支点，第二是中间的线，第三是线另一端的物体。 Lalu di dalam 3 poin tadi ada poros, ada tali, ada bandul, ada 2 yang tidak terlihat. 在这3样部分当中，中心点、线以及物体这3个东西有2样是看不见的， Yaitu kekuatan untuk menahan di titik poros dan kekuatan dari bawah, gravitasi bumi menarik. 那就是有2股力量，第一股呢是中心的支点支撑的这个钟摆，另外一股力量是地心引力，把这个钟摆往下拉。 Dengan adanya gravitasi, maka membuat nanti pendulum akan ditarik ke bawah, dan dengan keseimbangan dan titik poros akan membuat nanti pendulum akan bergerak kiri dan kanan secara monoton. 地心引力将物体向下拉，
然后另外一股力量就是中心支点，可以支撑这个线，导致这两股力量使得钟摆可以向左右摇摆，如此单调的运动。Waktu kita melihat jam kuno, itu ada pendulumnya, ada bandulnya, ada goyang-goyangnya. 当我们看古老的钟的时候呢，其中有很大的钟摆在其中。Dan jam yang kuno itu masih ada sampai hari ini. Dan orang-orang yang suka barang antik, mereka suka cari jam-jam yang masih ada pendulum. 很多喜欢古董的人都喜欢收集这些有钟摆的钟，我们都可以到处看到。Tetapi pendulum sekarang dipakai untuk hipnotis. Goyang-goyang lalu langsung tewas gitu ya. 我们在各样的催眠的这个活动当中也看到钟摆的存在。 Dan pendulum dipakai untuk peramal-peramal untuk meramalkan nasib orang. 而且有不少的这些行邪术的算命的人，他们也同样用钟摆。 Tetapi pendulum pertama kali ditemukan untuk menetapkan detik-detik yang terus akan bertambah dan bergerak. 但是钟摆呢，起初被发明的时候的用途在于计算每增加的秒钟的时间。 Nah, apa maksudnya pendulum hidup keluarga? 那我所谓的家庭生活中的钟摆是什么意思呢？ Hidup manusia ada yang nanti dari kiri, dia akan kembali ke kanan, dia akan kembali ke kiri, dia akan kembali ke kanan. 人的生活呢，有时候会摇摆到最左边的点，有时候又会摆到最右边的点，如此反复。 Kalau kita ambil satu kesimpulan, misalnya kita ambil posisi kiri, posisi yang negatif, posisi kanan, posisi yang positif. 如果我们要站得住立场的话，我们也许把最左边的左翼当作是最负面的，最右边的当作是最正面的话， Maka yang kiri itu kalau kita bicara sedih, yang kanan bicara tidak sedih. 那我们可以把左侧当作是悲伤的，右侧当作是不悲伤的。 Secara tidak langsung, kalimat sedih, tidak sedih, positif, negatif, itu ada di dalam janji nikah. 不知不觉当中，这个所谓的悲伤、不悲伤，所谓的负面、正面这样的两面，在婚约当中也有提及。 Ada orang yang nikah saking tegangnya menghafal janji nikah. 有的人在结婚的时候特别的紧张，都很难背下来他的婚约。 Waktu pegang jari mau tukar cincin hari ini di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. 当他握住另一半的手指交换戒指的时候，他要念出他的誓词。 Lalu aku menerima engkau dan seterusnya. 我在三一上帝面前要接受你等等。 Meskipun sedih dan menderita. 即便在痛苦忧伤中， Meskipun melarat dan susah. 即便在贫苦穷乏中， Dia lupa ada sisi baiknya. 他紧张到忘记也有好的一面。 Belum apa-apa sudah melarat, susah, menderita, tangisan. Gak ada positifnya saudara ya. 结果他在他的婚约当中只提到悲伤、忧苦各种各样的负面。 Di dalam pernikahan selalu ada yang positif, ada yang negatif. Meskipun sehat, sakit. Lalu kaya, miskin. Meskipun hidup susah ataupun senang. 在婚姻当中，既有负面的，也有正面的。即便贫苦或丰盛，即便健康或疾病，即便喜或哀。 Di dalam pernikahan ini konsepnya sangat benar. Ada yang sisi tanda petik negatif, ada yang sisi tanda petik positif tadi. 在婚姻中，我们可以看到有这样的两面，既有打引号的负面，也有打引号的正面。 Tetapi di dalam teologi nanti ekstrimnya kepada semua yang positif, yaitu teologi sukses. 但是呢，到了神学的时候，我们看到有一种教导，他们只讲究一方面正面的，那就是成功神学。 Dan mereka yang masuk dalam ajaran teologi sukses, mereka lupa janji-janji nikah di gereja-gereja selalu pasti bicara ada kematian, ada sukacita, ada duka cita, ada sedih, ada sukacita, dan seterusnya. 而那些接受了成功神学的人，他们总是会忘记在婚姻当中所立下的约，那就是既有健康也有疾病，既有痛苦也有喜乐。 Tapi kalau di dalam doktrin, kamu tidak mati, kamu pasti sembuh. 而成功神学教导他们的是，没有疾病，只有康复。 Kamu tidak akan sakit, kamu akan dijaga Tuhan selama-lamanya, kau tidak akan miskin. 没有悲苦，也没有贫穷，因为上帝必永远保守你。 Nah, sekarang kita akan melihat pendulum hidup di dalam keluarga ini. 现在我们要看家庭生活中的钟摆。
Tuhan menciptakan manusia dari awal sampai akhirnya manusia mati secara normal, itu seperti ada pendulumnya. 上帝创造人有生也有死，在这样的生到死的过程中，有所谓的钟摆。 Maksudnya dari lahir sampai mati, mati secara alamiah, bukan mati karena kecelakaan. 而我们指的是人从出生一直到最后的自然的死去这样的过程，不是突然的死去。 Waktu seorang bayi dilahirkan, dia belum bisa berkata-kata. 婴儿出生的时候还不懂得说话， Dia belum bisa membaringkan badannya kiri dan kanan, lalu noleh sini, noleh sana, dan dia hanya menghadap ke depan. 婴儿刚出生的时候没有能力向左右翻转，他只能躺着。 Nanti pelan-pelan baru dia bisa mentelungkupkan badannya. 渐渐的，他才慢慢的有能力左右翻转， Mulai dia akan merangkak, berdiri, berjalan, berlari. 然后才有能力慢慢的爬行，慢慢的站起来，慢慢的走动，也慢慢的奔跑。 Perhatikan dari awal manusia melewati tahapan itu. 我们看人在起初所经过的这些阶段， Nanti dari mulut yang tidak ada gigi mulai tumbuh 1, 2, lalu jadi banyak. 从一开始的没有牙齿，渐渐的长出1、2、3颗， Dan dia akan makin besar, bahasanya makin sempurna, tubuh makin dewasa. 人就因此渐渐的从婴儿长大，言语说话的能力越来越好，这样渐渐的成年。 Nanti lihat, waktu dia menuju kepada masa tua, ini seperti ada kiasmus. 而人到了渐渐进入老年的时期，我们就会发现这样的一种反差。 Kiasmus itu seperti diam kalimat, satu kalimat, nanti dia ada paralel sama kalimat yang terakhir, awal sama akhir. 这样的一种先后，年轻和年老之间的对比，仿佛一个句子当中有所谓的排偶的句子。 Kalimat pertama misalnya A, kalimat terakhir paralelnya A aksen. 比如说，起初所用的句型，到最后它对应的这样的对偶的句子，也会出现类似的句型。 Kalimat kedua B, kalimat paralelnya B aksen. Jadi dia makin menuju ke tengah. 第一句和最后一句，第二句和倒数第二句，这样呈现一种对偶的形式。 Perhatikan hidup manusia dari lahir sampai kepada mati, lalu ada titik tengahnya. Tadi modelnya seperti begini, sekarang saya balik menjadi seperti gini, supaya kita jelas. 因此，当我们用这种对偶的方式，把人的生命从出生一直看到老，我们会发现，我们人的一生的过程，可以用这样的一种半三角形的形状来看。 Kalau tadi kalimat seperti arah panah menuju ke kanan. 句子呢，就像是向右的箭头一样。 Kalimat atas, kalimat bawah. Kalimat nomor 2, kalimat yang nomor 2 dari bawah dan seterusnya. Menuju seperti panah. 我们刚才呢，就是把这个半个三角形呢是竖着放，这样的话呢，就有第一和最后一句到第二句倒数第二句这样的类似箭头的形状。 Tapi hidup manusia seperti saya arahkan panahnya ke atas. Karena untuk melihat dari bawah sama akhir hidup. 但是我们把这个向右的箭头，我们横着放，所以我们看到人的起点一直到终点，中间有一个最高的这个箭头上方的点。 Perhatikan seorang anak mulai keluar gigi sampai giginya banyak. 我们看到最左侧有一个婴儿渐渐的长大，从没有牙齿渐渐的有一些牙齿。 Seorang manusia sudah mencapai titik ujung, nanti dia akan mulai merosot, tubuh makin merosot, nanti gigi satu persatu akan lepas. 而人的生命在经过了终点的最高的支点，越往老，它就会渐渐的牙齿越来越少。 Waktu gigi makin lama makin sedikit, akhirnya sisa 2, lalu sisa 1, lalu ompong. 身体越来越衰老，牙齿从多变为少，到最后只剩一颗，直到完全没有牙齿。 Bayi ompong sampai gigi banyak. Orang yang sudah dari yang umur tertinggi, lalu sudah sampai puncak, makin merosot akan menuju tua, dari gigi banyak menuju ompong. 婴儿从没有牙齿，渐渐的牙齿越多，直到生命最高的顶点，然后再往右侧走，牙齿会越来越少，直到最后没有牙齿。 Dari yang tadinya bisa lari cepat, sekarang jadi berjalan lambat. 人一开始可以越走越快，越跑越快，到最后越走越慢，越跑越慢。 Dari yang sudah berjalan lambat, sekarang tidak bisa berdiri lagi, sekarang merangkak dia jalan.
到最后越来越慢，甚至连行走的能力都没有，只能爬行。 Setelah itu tubuh semakin lemah, lalu terbaring, masih bisa belok kiri, belok kanan, nanti semakin lemah, akhirnya sudah kaku dan tidak bisa gerakkan badannya lagi. 到最后身体衰老，甚至只有向左右翻转的能力，到最后连翻转的能力都没有，只能仰躺着，完全动不了。 Tadi anak kecil tidak bisa membaringkan badannya ke kiri, ke kanan, noleh sini, noleh sana, nggak bisa. Lalu pelan-pelan jadi bisa, lalu nanti dia mulai berdiri, lalu mulai berjalan, dan seterusnya. 婴儿从起初只能仰躺，但后来慢慢的具备向左右翻转的能力，然后可以爬行、站起来、走路、奔跑。 Orang tua akan menuju kepada seperti dari bayi tadi. 但是老年人最后会渐渐的衰老，仿佛回到了婴儿时期一样。 Lalu dari bahasa anak kecil, suara yang melengking, nanti orang tua dari suara, misalnya kalau dia laki-laki suaranya gemas, nanti makin tua, makin melengking. 而我们看到婴儿从起初的这种非常尖锐的声音，到他成年的时候，声音会越来越稳重，但是年老的时候呢，又变回尖锐的声音。 Dan suara orang tua itu seperti kanak-kanak. 而我们发现老年人的声音听起来也有像婴儿一样。 Waktu bayi ngompol dikasih pampers, orang tua dikasih pampers. 婴儿小时候会穿尿布，老年人年老也会穿尿布。 Waktu anak kecil, orang tuanya cebokin. Waktu orang tua sudah tua, anak yang cebokin. 婴儿小时候没有能力自己清洗身体，但是到年老的时候呢，年老的人也必须借由他们年轻的孩子替他们清洗身体。 Saudara perhatikan hidup manusia seperti ada pendulum. 所以我们看人的一生仿佛像钟摆一样， Tetapi pendulum ini berbeda, seperti dari miskin jadi kaya. Suatu saat miskin lagi, lalu kaya lagi. 但是这个钟摆呢也有不同的地方。有时候人会在贫穷，然后到了富有，再到贫穷，再到富有。 Pendulum ini beda dengan dari sedih, lalu ketawa. Sudah ketawa 3 hari, sedih lagi. Ketawa, sedih lagi. 这个钟摆呢，也可以在情绪上看到，有时候悲伤过后，过几天就喜了，然后过几天又悲伤又喜了。 Pendulum yang saya sebut dari lahir sampai mati, ini hanya bergerak 1 kali, dan dia tidak akan terus bolak-balik seperti orang reinkarnasi terus. 人生命的这个路途的钟摆呢，是只动一次，只是动一个方向，而不是这样左右来回摇动，像人好像可以从死而复生一样。 Dalam keluarga, saudara akan menemukan pendulum ini tidak habis-habisnya. 我们在家庭中会发现这样的钟摆不断的出现。 Waktu anak masih 1, saudara menemukan semua pengalaman hidup bersama anak pertama, semuanya baru. 我们有第一个孩子的时候，我们和小朋友经历的每一件事都是新的。 Dia nangis, kita pertama dengar teriakan nangisnya. 我们会第一次听到婴儿的哭声， Dia rewel, dia minta ini, minta itu, semua orisinil, belum pernah kita dengar sebelumnya, karena ini anak pertama. 因为第一个孩子的关系，所以在他身上所发生的每一件事，对我们而言都是新的。 Nanti semua yang dia sudah lewati, tahun lepas tahun sudah berlalu, anak kedua muncul. Nah, ini pendulum muncul lagi. Rewelnya sudah mirip-mirip. 然后他渐渐的长大之后呢，第二个孩子出生，又会出现一个新的钟摆，也会呈现出相似的规律。 Anak pertama ada yang baru, nanti anak kedua banyak yang mirip dan ada juga yang baru. 我们看到第一个孩子什么事都是新的，第二个孩子呢会呈现一样的规律，但同时也有新的东西。 Nanti muncul anak ketiga, sudah banyak yang lama-lama terulang dan muncul sedikit yang baru. 而第三个孩子呢会呈现更多的以前发生过的事，而新的事只有相对来说比较少。 Bayangkan kalau anaknya 16. 我们想象一下，如果第16个孩子出生， Batuk 2 kali saja mama sudah tahu akhirnya menuju ke mana. 才咳2声，妈妈就知道他最后会得什么病， Karena ada polanya, ada pendulumnya. 因为过去有这个钟摆的规律。 Oleh sebab itu orang tua akhirnya malas mendidik anak, khususnya anak-anak yang bungsu sudah jarang dididik dengan baik karena sudah bosan dia. 这样，父母同样的，他们在教导儿女，特别是教导最小的腰子的时候呢，他们的心思就没有像一开始那样的用心。 Saya amati diam keluarga, tapi tidak semua ya, selalu yang bungsu lebih rusak.
我观察到的很多个家庭，一般的来说，他们家里最小的孩子都是最败坏的。 Tapi Alkitab catat, yang bungsu yang rusak, yang bertobat, yang sulung tidak, saudara ya. Jangan kau bangga. 看到的最小的这个反而就像圣经一样，像浪子一样悔改了。 Kenapa yang bungsu banyak yang rusak? 为什么很多家里最小的孩子反而变得不像样呢？ Kalau orang tua sudah banyak anak, maka pengawasan kepada anak-anak yang banyak akhirnya kekurangan memperhatikan yang paling kecil. 父母当孩子变多了的时候呢，他们的心思因为被分散了，导致对最小的那一个的注意力就少了。 Dan orang tua waktu masih muda, anak pertama lahir, kekuatan mendidik anak masih sangat powerful. 当父母还相对年轻的时候，生下第一个孩子，他们也同样年轻气盛。 Begitu anaknya sudah banyak dan orang tua sudah mulai tua, sudah lebih lemas dan tidak semangat lagi. 孩子渐渐越多，父母呢也渐渐年老，精力不再旺盛。 Lalu dia kira yang bungsu akan baik sendiri melihat teladan kokoh-kokohnya. 父母就自然而然的以为，这最小的孩子只要看着他的哥哥姐姐们，就可以自己长大。 Lalu orang tua simpan duit, anak pertama masih sempat disekolahkan sampai ke luar negeri. Anak yang bungsu, orang tua sudah kena krismon dan tidak sekolah tinggi lagi. 父母呢，一开始年轻的时候存的钱还够给第一个孩子出国读书，但到了最后一个孩子的时候呢，可能已经经历了经济危机，没有钱了。 Tambah lagi anak yang bungsu sering menjadi objek cinta kasih orang tua. Karena anak yang dewasa sudah pergi ke luar negeri, sekarang sisa satu, yang bungsu. 除此之外呢，最小的孩子也常常成为父母溺爱的对象。在哥哥姐姐们都出国念书了，那父母呢，最后就只剩下最小的孩子陪伴了。 Dan akhirnya yang bungsu banyak rusak. 结果最后导致最小的孩子常常不像样。 Tapi heran, Alkitab banyak soroti yang bungsu. 但是很有意思的是，圣经常常把焦点放在最小的， Ada Yusuf, 有所谓的约瑟， ada anak yang bungsu yang terhilang, 然后有我们知道的浪子的比喻， dan yang lain-lain. Soroti yang kecil-kecil itu. 以及其他的这些小小的事件。 Oke, sekarang kita kembali ke pendulum. Ada yang terjadi dan ada yang terulang. 我们现在回到钟摆，在这个概念当中，有新发生的，也有重复的规律。 Meskipun banyak hal yang sama dari kecil sampai mati, dari kecil sampai tua, tetapi ada hal yang tidak pernah terulang. 从小到大，从年轻到老，即便有一些重复的规律，但是有些事情是不重复的。 Yaitu usia tidak mungkin terulang lagi. 那就是人的年龄只会越来越大，不会变小的。 Ada saatnya kita menanam, ada saatnya kita menuai, ada saatnya kita membalikkan tanah, menanam lagi, dan seterusnya. 栽种有时，拔出所栽种的也有时，这些圣经所告诉我们。 Ada saatnya kita sudah mencapai titik puncak yang paling tinggi. Ada saatnya kita mesti nol, riset ulang, lalu memikirkan apa yang harus kita kerjakan dari awal lagi. 有时候我们会渐渐的走到最顶端，但也有时候我们必须回到原点，重新做我们所做的工作。 Perhatikan waktu pendulum pertama kali ditemukan dan diciptakan untuk pengaturan detik-detik. 钟摆起初被发明的目的是为了要计算时间当中的秒。 Di jam kita ada detik yang terus gerak. 我们的手表里有这个一直在动的秒针。 Waktu detik gerak itu tidak ada ampun punya, saudara. 当秒钟这个秒数渐渐运动的时候，这是不可拦阻。 Saudara tunda sedikit, detik sudah bergerak. Tapi jam tidak gerak-gerak. 我们无论怎么单言，这个秒钟会一直在动，但是其他的这个针呢还不一定跟着动。 Jam tidak gerak-gerak maksudnya jam 1 ke jam 2. Lama baru gerak, tapi detik terus bergerak-gerak. 意味着呢，在一个钟里边，这个时针呢从1点运动到2点，这是很慢的动，但是秒针却是一直在动。 Perhatikan waktu detik-detik yang bergerak, dia terus akan maju sampai puncaknya dia akan kembali ke titik awal lagi. 随着每一秒的进行，这个秒针会一直在动，从最起初的起点过了1分钟，它再回到原来的原点。 Dari detik 1, 2 dan seterusnya sampai detik ke-60. 从第1秒动到第2秒到第3秒，回到第60秒。 Dia terus maju dan kembali lagi ke 1, 2, 3 sampai 60.
秒针如此的从第一秒到第二秒到第三秒，这样一直动，结果回到第60秒。Saya dari dulu mengamati tentang jam ini. 我从以前一直观察时钟， Ada yang terus muter, terus ngulang, terus ngulang, terus ngulang. 看到有的这个针呢是一直在重复着运动， Tidak mau dia gerak, dia tetap gerak. 即便我们不让它动，它也会自己动。 Tapi dari jam 1 ke jam 2, lamanya minta ampun. 但是时针呢，从1点动到2点要等很长时间。 Begitu detik sudah mencapai 60, dia akan menggerakkan menit. 当秒针动了1圈60秒之后呢，这个分针就会动一下。 Dan menit 1 menuju ke menit 2 mesti menunggu 60 detik lagi. 然后从第1分钟要动到第2分钟，也必须等60秒。 Detik terus stabil, terus gerak, terus stabil. Menit mesti ngantri dan tunggu. 因此呢，这个秒针呢一直在动，中心的持之以恒的动，但是这个分针它必须排着队等着1分钟才动。 Perhatikan semua gerakan ini sampai waktunya dia akan menggerakkan yang lain. 我们观察这些针，它们动了一定的次数之后，会带动其他的针跟着动。 Setelah detik, dia akan menggerakkan menit. 秒针动了，就会使分针动一次。 Lalu perhatikan menit 1, 2, terus nanti pelan-pelan akan bergerak setelah 60 detik berjalan, dia bergerak lagi. 这样分针每过60秒就会动一次。 Lihat waktu detik sudah gerak sampai puncak menggerakkan menit. Menit 1 mulai jalan. Lalu nanti naik menjadi menit kedua, naik menjadi menit ketiga, sampai menit ke-60. 同样的，秒针动60次，那么分针就会动1次。这样如此的规律，分针动60次才会动时针1次。 Setelah menit ke-60, dia akan menggerakkan jam. 分针动了60次之后呢，才动了时针1次。 Maka jam 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya. 这样就时针从1点钟到2点钟。 Perhatikan, semua terus gerak dan saling menggerakkan yang lain. 我们观察会发现，这些运动会一直进行，而且伴随着其他的针一起动。 Sampai kepada jam 1, 2, 3, jam 24, dia akan menggerakkan hari dan tanggal. 如此，1点钟、2点钟，一直到12点钟的时候呢，就会使日期改变。 Saudara bilang nenek-nenek juga tahu ya. 我们心里觉得这个连老太太都知道。 Tapi perhatikan, waktu semua seolah-olah seperti pendulum yang terus bolak-balik, ada yang nanti tidak pernah balik lagi. 但是我们可以观察的是，虽然这些针像钟摆一样在动，但是在这个时间的动的过程中，有一样东西它不再重复。 Tadi yang pertama apa? 刚才这个有什么呢？ OK 有秒针， Habis detik apa? 秒针之后有分针， Menit. Habis menit, 分针之后也有 Jam 时针， habis jam, dia gerakkan apa? 时针动了 Hari atau tanggal. Hari kalau sudah sampai dari Senin sampai Minggu, dia kembali ke Senin lagi. 日子从星期一一直到星期天，又回到星期一。 Kalau tanggal kita hitung 1 bulan 30 hari, tanggal 1 sampai 30, dia akan kembali ke tanggal 1 lagi. 日期如果是从1号到30号，那么接下来就又回到1号。 Setelah hari bergerak, tanggal bergerak sampai tanggal 30, maka akan menggerakkan bulan. 日子的星期带动着日期，日期带动着月份的更换。 Perhatikan setelah bulan 1 sampai bulan ke-12, dia akan gerakkan tahun. 月份从1月份一直带动到12月份，就会带动年份的变化。 Begitu sudah sampai ke titik tahun, dia tidak pernah terulang lagi. 而到了年份的变换之后呢，过去的年份不再重复。 2022, 2023, tidak pernah kembali lagi. 2022年转到2023年，再也没有回到2022年。 Detik terus kembali, bolak-balik, menit bolak-balik, jam bolak-balik, hari, tanggal, semua bolak-balik. 到秒针、分针、时针、星期、日期、月份，这些都在重复。 Tetapi ada yang terus jalan dan tidak pernah kembali. 但是呢，其中有一样是一直在前进，再也没有重复。 Dan yang terus jalan ini, ada kekuatan yang tidak terlihat yang menopang yang terus jalan. 而这样一直前进的这一样东西，仿佛有一股看不见的力量带着它不断的前进。 Itulah yang menopang sejarah manusia.
这个就是支撑着人类历史的力量。 Sejarah manusia sering dikaitkan dengan tahun. 人类历史呢，常常和年份相关。 Tahun berapa peristiwa itu? 哪一年发生了什么事件？ Tidak ada ditanya, hari apa peristiwa bom Hiroshima Nagasaki. 很少人会注意哪一天具体发生这个在广岛、长崎有原子弹爆炸， Tahun berapa teolog itu lahir? 也很少人会留意哪一天具体哪一天哪一位神奇。 Abad berapa dia lahir? 人们会在乎的是他在哪个世纪， Tidak ada yang tanya jam berapa dia lahir ke bumi. 更没有人问他具体在几点钟生。 Maghrib, subuh, tidak ada itu. 是在傍晚还是凌晨，没有人在乎。 Selalu dalam sejarah kalau tidak bicara BC atau AD pasti tahun. 历史上人们在乎的主前、主后、年份。 Lalu kalau orang mau teliti lebih lanjut, baru cari tahu dia lahir kira-kira bulan berapa. 人如果要进一步深入研究，才开始查询具体哪个月。 Lalu lebih teliti lagi, tahun, tanggal, lalu bulan, dan seterusnya. 再深入才开始探讨具体在哪一天、几点钟。 Tetapi umumnya selalu tahun. 但是一般的来说，年份最重要。 Saudara kalau ketemu teman, baru kenalan, halo namamu siapa? 我们如果认识一个新的人，问他你叫什么名字？ Kalau saudara ketemu orang tua, jangan tanya umur berapa, tersinggung dia. 如果我们见到一个老年人，不要问他你多大了，他会有被冒犯。 Tapi selalu dalam komunikasi waktu tanya umur manusia, pasti tanya ke tahun. 而我们在问人的年龄的时候呢，一定会问他出生年份。 Tidak ada tanya, kamu sudah berapa hari di bumi ini? 我们不会问他你在这个世界上生活了几天。 Langsung diambil kalkulator hitung, saudara ya. Dia lupa gimana cara hitungnya, karena ada tahun kabisat lagi. 这样人的话，就必须拿出计算器开始算，而且还得算闰年的这样的次数。 Yang lebih bodoh lagi, kau sudah berapa detik di bumi ini? 我们也不可能更蠢的问你在这个世界上待了多少秒。 Itu semua nggak guna. Selalu ditanya umur berapa. 那些都是没有用的问题，我们问的都是你几岁、多少年了。 Waktu rayakan HUT, hari ulang tahun, tidak pernah hari ulang bulan jadi HUT. 我们在这个庆祝生日的时候呢，虽然叫生日，但是我们庆祝的是年份。 Perhatikan, di dalam kehidupan kita sehari-hari seolah-olah terjadi hal yang di luar kesadaran manusia tetapi terjadi. 因此，我们在人的生活中有一些发生在我们的这个常有的思想以外的事情，我们常常忽略。 Yaitu kita mengutamakan tahun. 那就是我们会把年份看得最重要， Karena tahun tidak pernah kembali. 因为年份一去不复返。 Eric Pick sudah berapa tahun? 我们的 Peak 分堂成立了多久呢？ Tidak ada tanya, udah berapa hari? 我们不会问成立了多少天。 Gereja Reform berdiri sejak tahun berapa? 归正福音教会是从哪一年建立的呢？ Waktu hari ulang tahun. Tahun itu menjadi fokusnya. 我们到了周年纪念的时候，就是以周年为焦点。 Bulan tanggal boleh beda. 月份和日子可以不一样。 Kadang-kadang karena ada sesuatu hal, maka kita rayakan HUT digabung sama Natal untuk HUT tahun ini. Padahal tahun ini tidak jatuh di bulan Natal, tidak jatuh di tanggal tersebut, tetapi sebetulnya di November, tapi digabung. 有些时候呢，我们的这个成立的月份分明是11月，但是因为一些缘故，我们有可能在特定的年份的时候，会把这个教会的堂庆和圣诞节一起来庆祝。 Oke, sekarang kita kembali ke sini. Waktu bicara tentang pendulum, baik susah, senang, dan seterusnya, harus kita melihat ada sesuatu yang tidak terlihat yang memegang poros itu. 我们再回到钟摆这个概念，当我们在看有所谓的喜和哀、悲和乐的时候，这样的转动，我们必须注意中间支点的力量。 Waktu seseorang memegang bandul tadi, dia pegang di ujung, lalu ada tali atau benang, lalu ada bandul di bawah tadi, kekuatan memegang dan siapa yang megang ini sangat penting. 一个人拿着钟摆的时候，支点的支撑着这一根线的力量是非常重要的。 Jikalau kita pegang satu bandul, kali pertama pegang, kita kekuatannya masih kuat dan bisa stabil. Coba pegang 30 tahun. 我们握着一个钟摆的时候呢，刚开始握的时候，我们是
很有力量的，我们可以拿得稳。但是试试看，我们这样握着30年会发生什么事？ Waktu bandul semakin besar, semakin besar, semakin berat, kekuatan tangan kita akan lemah, dan semakin panjangnya waktu kita pegang, tangan juga lemah. 随着这个物体的重量越来越重，也同时随着时间的推移，我们的手也会越来越酸软。 Di dalam sejarah hidup manusia, siapakah yang memegang bandul itu, memegang titik poros itu? 在人类的历史的长河中，有谁在支撑着这个支点呢？ Waktu detik-detik terus bergerak, nanti tahun yang terus bergerak, siapa yang memegang sejarah hidup di dalam keluarga? 从秒针的一直摆动，最后带动年份的变化，那最后是谁来支撑着这个支点呢？ Waktu hari ulang tahun pernikahan, selalu hitungnya tahun. 结婚纪念日，我们在乎的都是年份。 Siapa yang pegang, yang tak terlihat itu, adakah ada di dalam keluarga kita? 这个支点背后的力量，到底有没有在我们每个人的家庭当中呢？ Waktu kesulitan semakin besar ke titik yang negatif. 当困难越来越大，钟摆仿佛已经越来越走向最左端的时候， Meskipun dia bergerak ke titik negatif yang tadi kita asumsi di kiri, 即便它一直向着左端移动， tetapi tali itu masih dengan porosnya. 但是这根线一直没有离开支点。 Yang paling bahaya waktu menuju ke kiri, menuju ke negatif, dia terlepas dari poros, maka dia akan nyungsep sampai ke tempat yang jauh. 最危险的是，当这个钟摆移动到最左端的时候，结果发现线和支点分离了，导致这个物体就再也不回来。 Itu seperti orang yang lagi olahraga, yang pegang seutas tali, lalu di depannya ada batu yang besar, lalu dia putar-putar sampai waktunya dia lepaskan tali itu dan batu itu akan terbang sampai tempat yang jauh. 就仿佛一个运动员要投球的时候，也同样会用类似钟摆的一个东西，不停地挥动着这个物体，直到它挥动到最大的力度放手。 Tetapi di dalam pendulum kita melihat meskipun kita ada dengan kesedihan yang begitu besar, kesulitan keluarga begitu besar, tetapi dia masih dalam tali yang berpusat kepada satu poros, maka tidak usah khawatir. 但是在我们看生命的钟摆的时候，当钟摆移动到最左端、最不如意的时候，我们可以肯定这根线和支点一直都没有分开。 Dan jangan bertanya, di manakah Tuhan? 因此，不要埋怨上帝在哪里。 Waktu pendulum itu menuju ke sisi kanan yang tadi kita asumsi sisi positif, 而当钟摆移动到另外一端右端，我们假设为好的一端的时候， semua ini bukan dari Tuhan. Saya tidak pernah melihat Tuhan bekerja dalam keluargaku. Salah, saudara. 我们也不要错误的认为这些好事都不是上帝所赐给我们的。 Karena kalau di sisi kanan sudah tidak ada tali yang terikat sama poros, dia terus akan katanya sukses, dia akan jatuh ke bawah. 因为当这个钟摆移动到最右端，结果最右端如果放手的话呢，它终究同样会落到地上。 Karena semua yang digerakkan lalu dilepas dari tangan, pasti jatuh. 因为所有正在运动当中的物体，如果离开了支点，一定会落到地上。 Maka kekuatan Tuhan yang memegang diam sejarah, memegang diam keluarga yang tidak terlihat, itu titik yang sangat sentral. 因此，上帝在历史当中支撑的力量，以及在家庭当中支撑我们家庭的看不见的力量，这是至关重要的。 Saya dilahirkan di Sumatera Utara sejak saya kecil. Rata-rata rumah orang Kristen selalu ada tulisan Mandarin dengan terjemahannya, Kristus adalah kepala keluargaku. 我个人在北苏门答腊出生，我从小就看到许多的基督教的家庭，他们的房子会挂着一句话，还有中文，意思大概就是基督是教会，基督是家庭之主。 Nah itu bahasa Mandarinnya yang tadi yang 基 terakhir. 督是一家之主，大概是这样。 Selalu ada tulisan Mandarin itu. 我到哪里都看到这样的一句话， Itu tulisan terlihat. 这是看得见的文字。 Tetapi orang hanya lihat tulisan itu, tidak percaya ada yang tidak terlihat yang mengawasi rumah itu. 但是人们只看到看得见的文字，却不相信有看不见的上帝在支撑着家庭。 Sehingga ke gereja, tidak ke gereja sama saja. 因此，他们认为去不去教会都无关紧要， Melayani tidak melayani sama saja. 有没有服侍上帝也没有什么区别， Doa tidak doa sama 有 saja. 没有祷告也不再重要。 Pokoknya ada foto Yesus berdoa di dalam rumahku, biar Yesus yang doa, aku tidak.
关键只要把耶稣祷告的那幅画挂在我的家里，让耶稣给我家祷告就可以。 Yesus dari dulu doa di Taman Getsemani ada di tembok dia. 一个人的家里挂着耶稣在客西马尼园祷告，一直这样挂到老。 Tapi dia sendiri makan pun lupa doa. 但是里边的人可能连吃饭都忘了祷告。 Yang tidak terlihat ini sangat penting. 我们看不见的是很重要的事。 Kekuatan menahan dari atas dan ada kekuatan dari bawah yang terus akan menjedot ke bawah. 上方有不断支撑的支点的力量，下方同时也有不断的吸引往下的力量。 Perhatikan dua kekuatan ini. 我们要注意这两股力量。 Kekuatan atas menahan, kekuatan dari bawah gravitasi menarik jatuh. 上方的力量是在支撑，下方的力量不断的吸引，仿佛地心引力要使人坠下一样。 Dunia menarik ke bawah. 世界 Tuhan menahan terus dari atas. 世界使我们往下坠，但是上帝一直支撑我们往上。 Satu kali Tuhan lepas tangan, 如果 maka habislah. 有一天上帝如果放手的话，我们就完蛋。 Saudara diam keluarga lebih berharap kepada titik poros dengan ada yang memegang atau hanya melihat bandul gerak-gerak, hidupku susah, makin gerak, makin melihat ke bumi. 我们在生活当中，我们弟兄姊妹到底是定睛仰望那看不见的支点的支撑的力量，还是我们看到的只是人生中一直在反复发生的，我们的眼光越来越接近地狱？ Waktu seorang anak kecil digoyang dengan ayunan, 当一个小朋友在荡秋千的时候， ayunan bisa atas ke bawah, 秋千也同样会在两个支点从往来回， bisa kiri ke kanan, dorong begini. 可以在左右前后摇摆。 Kenapa anak tidur pules? 但是为什么在秋千里的孩子可以睡着？ Karena anak waktu didorong, anak tidurnya menghadap ke atas, terlentang. 因为秋千可能举的例子有些应该是襁褓，一个孩子在襁褓的时候呢，他是仰躺着。 Kalau di bawah ada beling, ada batu, ada duri, semua ada di bawah, anak tidak pernah takut karena dia memandang ke atas, memandang ke ayunan yang sedang mengayun dia. 一个在襁褓中的孩子，他是仰躺着向上看，即便襁褓底下有石头、有玻璃、有各样危险的物品，他也不怕，因为他向上看。 Coba kalau anaknya tidur terlungkup. 我们现在想象一下，一个在襁褓里的孩子向下看， Dengan ayunan yang model jaring, dia lihat ke bawah, mengerikan, saudara. 而这样向下看的襁褓，是对一个孩子而言是非常可怕。 Waktu orang tuanya atau pembantu yang tarik turunkan dia, goyang-goyang dia, maka makin ke bawah, makin mengerikan, saudara. 当父母或者是保姆在摇动这个襁褓的时候呢，如果是反着放，那么越摆动越可怕。 Dan dia lupa mamanya sudah setel kenceng. Pernya tidak mungkin membuat si anak sampai kena duri. 这样他就很容易忘记他的母亲其实已经把襁褓设定得很稳固，不至于让他摔下。 Jikalau ada anak yang seperti tadi, dikasih tidur terlungkup, lihat duri, besi, semua tajam-tajam ada di bawah, waktu dikasih ayun, masih tidur ngorok, hebat tuh anak. 如果一个孩子在倒过来的这个襁褓中睡觉，而且让他眼睁睁的看到地上许多危险的物品还能睡觉的话，那么这是另类的孩子， Mengerikan, saudara. 这是很恐怖的事。 Saudara kalau lihat, itu ada jembatan kaca, dengan ketinggian yang luar biasa, waktu kita melangkah, lihat bawah atau jangan lihat bawah. 如果有一座玻璃做的桥，很高的桥，而我们走在这个玻璃桥上的时候，我们敢往下看。 Waktu lihat bawah, semakin berani langkah gitu. 难道我们越往下看就越勇敢的往前进？ Langsung tengkurap, saudara, hendak berani gerak. 我们往下看，肯定就已经腿软走不动了。 Maka orang yang sudah berhasil lolos, dia suruh pandang saya. 因此，我们必须要走过这个桥，必须有桥的另一端的人一直让我们定睛的看着他。 Waktu kita memandang dia, kita tidak memandang ke bawah, kita bisa melangkah. 这样，当我们看桥的另一端的人的时候，不看地面，我们才能勇敢的前进。 Perhatikan waktu Petrus berjalan di atas air. 我们也留意，当彼得行走在水面上的时候， Alkitab catat waktu dia memandang kepada Kristus.
dia berdiri di atas air. 圣经记载的是，当他看着耶稣基督的时候，他才能在水上走。 Waktu dia merasakan tiupan angin yang keras, lalu dia tenggelam. 而当他偏移了焦点，不再看着基督，看着风的时候，他就摔了，落水了。 Seorang anak diam ayunan bisa tidur pulas karena dia menghadap ke atas, melihat titik di mana ayunan tadi diikat di atas, dan dia tahu ini saya aman. 在襁褓中仰躺的孩子呢，他是往上看，他是定睛的焦点放在襁褓的支点，所以他心里知道他是平安的。 Makin digoyang, makin dia rasakan enak tidur. 襁褓这样的话，越是摇动，他感到越舒服，因为他感到平安。 Kenapa diam keluarga ada sedikit goncangan, sudah rasa mau ambruk? 在家庭中，为什么我们才经历小小的困难，我们就觉得快塌了？ Karena tidurnya tengkurap. 因为我们是卧着睡觉，或是躺着。 Melihat duri, batu, jurang. 我们的焦点是放在底下的石头还有悬崖。 Tapi kalau memandang ke atas, melihat kekuatan di atas sangat kuat yang menopang. 但是我们应当是向上看，躺着看，我们把焦点放在那支撑的稳固的力量。 Tadi yang Petrus, dia merasakan tiupan angin. Dia tenggelam. 彼得刚才因为把焦点放在风浪中，所以他就落水。 Karena ada Kristus di hadapan dia, dia memandang ke Kristus, dia tidak tenggelam. 但是当他眼前把焦点放在基督身上的时候，他没有落水。 Tapi Stefanus di hadapan dia adalah orang yang penuh gertakan gigi. 司提反当他要被杀的时候，他眼前看到的都是愤怒的人， Maka dia tidak lihat ke depan, 因此他不向前看， dia lihat ke atas. 他向上看。 Waktu dia lihat ke atas, satu-satunya kali terjadi, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. 他向上看，就看到圣经记载的唯一一次，耶稣站起来。 Kalau lihat secara bandul, dia sedang menuju ke titik kiri yang sangat kiri, karena seluruh tubuh sudah dilempar dengan batu. 如果从钟摆来看，司提反因为肉身已经被石头打烂了，他就在 向左端， Seolah-olah dia mau dilemparkan lepas dari semua. 就仿佛他已经被移动到最左端，快要离开支点了。 Tapi waktu dia melihat ke atas, dia melihat titik porosnya ada Kristus 但是 yang memberi kekuatan kepada dia. 但是当他向上看的时候，他看到耶稣基督站在天父上帝身边，他看到那力量的源头， Dan dia bisa tidur dengan tenang selama-lamanya. 他就因此可以在这个石头当中有永远的平安。 Ya Yesus, terimalah aku. 他说：“耶稣啊，我把我的命交在你手中， Karena lihat ke atas. 因为他定睛仰望上帝。” Terakhir, mari kita kembali ke pengkhotbah pasal yang ketiga tadi. 最后，我们回到传道书第3章。 Saya tidak membahas eksposisi kata demi kata, pendulum di dalam kata-kata ini. 我不会这个逐字的分析， Tetapi perhatikan di ayat ke-11. 但是我们留意一下第11节， Kita akan membaca sama-sama pasal 3 ayat ke-11. 我们一起用印尼文中文读第11节。 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada pekerjaan Allah yang tidak terlihat, yang susah manusia pahami. 有些工作，上帝的作为是人所难以明白的。 Bagian apa yang manusia susah pahami? 人不能参透什么呢？ Ia memberikan kekekalan di dalam hati manusia. 那就是神将永生安置在世人心里。 Jadi dia pendulum hidup, kita bisa melihat segala sesuatu terjadi. Kita bisa saksikan dengan mata kita. 在生命的钟摆中，我们看到许多的事情在我们眼前发生。 Dan hidup manusia dalam dunia sementara tidak pernah akan mendapatkan kekekalan. 而人在世上短暂的生命将永远得不到永远的平安。 Manusia cari-cari segala cara untuk mendapatkan kekekalan. 人一直尝试用各样的方式找到永生的平安。 Di dalam ayat ini dikatakan bahwa ia memberikan kekekalan di dalam hati manusia. 这一节经文告诉我们，上帝将永生原文是永远安置在世人心里， Dan manusia tidak memahaminya.
但是人却不能参透。 Ini pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Mengapa Tuhan menopang sejarah? 这是上帝极大的作为，这是他支撑历史的工作。 Tuhan menunggu sejarah si bayi sampai dewasa mengerti bahasa. Injil tiba kepada dia. 上帝耐心的等一个人从婴儿长大到他能够理解福音的时候，把福音赐给他。 Tuhan mengirim utusan Injil, mama dan papa, untuk memberitakan Injil kekekalan kepada si anak. 上帝给这个孩子赐下福音的管道，就是他的父母向他传福音。 Tapi mama dan papa tidak jalankan hal itu. 但是很多父母没有履行这个职责， Dan anak hidup yang pendulum yang tidak jelas. 这个导致孩子在不明确的钟摆中生活。 Tuhan memakai gereja untuk menegur orang tua, untuk mengingatkan tugas orang tua sebagai utusan Tuhan. 上帝使用教会来提醒父母，使他们记住父母在上帝面前的责任。 Orang tua tidak ke gereja. 但是父母却常常不去教会。 Orang tua ke gereja, anak dibawa ke sekolah minggu. Jangan kira sudah bagus. 父母去教会，把孩子带到主日学，不要以为这就够了。 Sekolah minggu sering dijadikan titipan anak. 很多人把主日学当作是托儿中心， Ada yang antar anak ke sekolah minggu, orang tuanya pergi jalan-jalan. 有的父母把孩子带到主日学，父母却去逛街了， Nanti pulang dijemput lagi. 逛完了才来接小孩。 Ada yang khotbah belum selesai di sekolah minggu, orang tua sudah mau pulang, dia ciduk si anak suruh ikut pulang. 有的主日学还没讲完课，父母直接把孩子带走。 Waktu tugas orang tua sudah tidak dikerjakan, Tuhan memakai gereja untuk menegur orang tua. 当父母履行职责有误的时候，上帝就使用教会来责备父母。 Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk menegur dosa seluruh dunia. 上帝用各样的上帝的仆人来责备世人的罪， Karena dunia akan kehilangan segala sesuatu yang mereka raih. 因为世界和其上的情欲都要过去， Mereka perlu kekekalan. 每个人都需要永远的永生， Dan itu dari Tuhan. Saudara. 这唯独是从上。 Sekarang, di dalam keluarga kita, saudara nikmati kekekalan atau tidak? 现在在我们个体家庭生活中，我们有没有享受这份永生？ Ada orang di rumah kayak di neraka. 有的人在家里仿佛在地狱里一样， Ada orang di rumah seperti sedang nikmati kekekalan. Waktu berlalu cepat sekali. 但是有的人在家里仿佛在永恒一样，时间过得真快，享受其中。 Pak Tom memakai semacam ilustrasi musik. 唐牧师用一个音乐作为比喻， Kita dengar musik enak sekali. 我们听音乐，我们享受其中， 15 menit sudah lewat. 结果发现15分钟就这样过去了。 Kita nikmati kekekalan. Waktu lewat tidak berasa. Sudah 15 menit. 当我们乐在其中的时候，时间过得真快。 Waktu kami hamba Tuhan mempersiapkan khotbah, mulai hitung misalnya jam 1, kita mulai membaca, mempersiapkan. 当我们牧师传道人在预备讲章的时候，我们看1点钟开始的， Jam 1 siang, tidak terasa, sekarang sudah mau makan malam. 1点钟准备着，结果没想到到了晚餐时间， Ada semacam waktu yang lewat, tapi tidak terasa. 有一些时间在穿过我们的时候，我们好像什么感觉都没有， Dan kita lewati dengan senang hati, saudara. 而我们因为我们乐在其中， Temukan hal itu dalam keluarga. 我们必须在家庭中找到这样的事情。 Ingat poros. 要记住，焦点在支点上， Poros tidak pernah bergerak. 这个支点是稳固不变不动。 Dan dia yang menahan semua yang bergerak di bawah. 这个支点之所以稳固，才能支撑支点以下的所有东西。 Ingat kekuatan yang menopang si poros. 我们必须不断的记住支点背后的那一股力量， Itu kekuatan yang tidak terlihat. 那一股力量是看不见的力量。 Dan ingat kekuatan yang tidak terlihat yang dari bawah, ia akan menarik jatuh. 同时，下方也有看不见的力量一直在拖我们的后腿。 Dengan memandang kepada Tuhan, kita terus akan bergerak sebagai pendulum, tetapi tidak jatuh. 定睛仰望上帝，我们定睛这个支点，我们会一直在这个钟摆中移动，但是我们不会摔倒。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. 我们在天上的父，我们感谢你， Tuhan menciptakan kami sedemikian rupa. 你如此般的创造了我们人， Ada saatnya kami alami kesedihan dan sukacita. 使我们在生命中有时候经历悲苦，有时候经历喜乐， Ada saatnya kami bahagia dan kami merasa sedih hati.
有的时候我们是快乐的，有时候我们是伤痛的。 Tetapi semua ini pasti terjadi karena Tuhan yang mengizinkan. 但是这些事情发生，唯独是因为你允许。 Karena kami ada di poros, kami adalah bandul yang terus bergerak. 因为我们是一直在摆动的钟摆， Tuhan yang memegang sejarah hidup kami. 而你是支撑我们生命历史的主。 Jikalau Tuhan tidak memberikan kekekalan dalam hidup setiap kami, 你若不将永生安置在我们心里， Tuhan tidak memberikan Injil keselamatan kepada kami, 你若不将救恩的福音赐给我们， maka mata kami terus akan memandang ke bumi. 那么我们的眼睛只会定睛仰望。 Tapi karena Tuhan memberikan jaminan keselamatan, maka mata kami memandang kepada pengharapan surgawi, 但是正是因为你将确据的救恩赐给我们， kepada kekuatan besar yang melampaui kekuatan di bumi. 我们的眼睛才会定睛仰望那属天的稳固的力量。 Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. 主啊，你的仆人现在要为你的众儿女祷告。 Biar khotbah hari ini menjadi dasar untuk memasuki tema-tema berikutnya di minggu akan datang. 愿这篇道可以成为我们进入这个家庭月的一个好的基础。 Peganglah tangan kami ya Tuhan. 主啊，求你握住我们的手， Karena kalau kami memegang tangan Tuhan, kami tidak kuat. 因为如果我们不握，我们自己握住的话，我们的力量是， Kami pasti akan melepaskan tangan kami. 我们一定会握不住而放手， Karena kami lemah ya Tuhan. 因为我们是软弱的人。 Tetapi jikalau tangan Tuhan yang kuat yang memegang kami, kami tidak pernah akan jatuh lagi. 但主啊，如果是你大能有力的手握住我们的话，我们必不摔倒。 Topanglah kami ya Tuhan. 主啊，请你托住我们， Dengar doa kami. 请垂听我们， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。